Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya menyampaikan kuliah ringkas pada petang ini, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama insya-Allah bertaubat. Kita sebagai umat Islam kena mengaku bahawa sejarah dosa kita ini, kita kena rasa banyak. Kita banyak buat salah, banyak buat silap, banyak buat perkara-perkara yang haram. Jadi, sebagai orang-orang yang dah mula dapat kesedaran, keinsafan, mudah-mudahan dianugerahkan hidayah yang sempurna, istiqamah, maka marilah sama-sama kita niat bertaubat dan terus baiki diri di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan ini insya-Allah. Marilah kita terus bersangka baik dengan Allah yang Maha Baik insya-Allah. Jadi untuk meneruskan kuliah saya pada petang ini, marilah kita juga mengharapkan dan mendoakan kepada semua umat Islam, khususnya dalam negara kita Malaysia ini, agar mereka semua diberi hidayah, diberi pengampunan. Kita maafkanlah kesalahan saudara-saudara se-Islam dalam negara kita Malaysia ini insya-Allah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, iman kita akan dilonjakkan. Keikhlasan kita akan dilonjakkan juga dan dikekalkan insya-Allah. InsyaAllah tajuk yang akan saya perkatakan pada petang ini, bagi sebahagian daripada kita mungkin tak suka tajuk ni. Sebab apa? Ramai di antara kita sekarang ni suka tajuk-tajuk yang grand, yang hebat. Seumpamanya Perang Dunia Ketiga, kisah-kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita berkaitan dengan agenda Barat, kejahatan Barat, ataupun mereka lebih suka cerita tentang Imam Mahdi, cerita tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Cerita yang besar-besar lah. Tapi tajuk yang akan saya perkatakan ini memanglah menyangkut dengan semua hal yang berkaitan tadi. Cumanya di sudut tertentu ianya adalah satu persoalan yang besar. Dan bagi saya paling besar lah, paling penting. Iaitu tajuk yang berkaitan dengan dosa. Manusia ni, kalau kita ambil secara khususnya umat Islam ni, jadi orang-orang yang bertakwa, saya ulang balik, orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa, hatta tara wali sekalipun, mereka itu senantiasa merasakan diri mereka banyak melakukan dosa. Lebih-lebih lagi kalau kita rasa kita ini orang awam, orang biasa. Jadi kita kena rasakan bahawa kita ini banyak terlibat dengan dosa, dengan sejarah hitam. Jadi kita ini ataupun umat Islam kena takut dengan dosa. Dari satu sudut. Kenapa kita kena takut dengan dosa? Yang pertama, sebab kita buat dosa dengan sengaja. Satu. Kita kena takut dengan dosa sebab kita buat dosa dengan sengaja. Yang kedua, ada dosa yang kita lakukan itu dosa yang tersembunyi, bukan di mata orang. Di depan orang berlakon baik, di belakang jahat. Buat dosa sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiganya, berkekalan melakukan dosa. Berkekalan melakukan dosa. Jadi, ada lagi yang lebih daripada itu, iaitu kita ni takut
dengan dosa sebab takut manusia tahu. Takut kawan tahu. Saudara mara tahu. Takut orang lain tahu. Seolah-olahnya nanti dikubur di padang mahsyar sekalipun, dosa yang banyak yang ada pada kita, kita takut orang tahu. Jadi untuk mengatasi semua dosa-dosa ini, kita kena ada satu jawapan yang tepat, yang mantap, yang sekira-kira insya-Allah dosa apa sekalipun, kita yakin, bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Apa dia? Iaitu kita tidak lagi takut dengan dosa. Yang ni dengar ni banyaklah orang melatah nanti. Apa maksudnya kita tidak takut lagi dengan dosa? Sedangkan tadi ustaz cakap, saya cakap bahawa kita ni kena takut dengan dosa. Kan? Dosa besar, dosa yang tersembunyi. Macam-macam dosa kita buat, sengaja pula itu. Hari-hari buat dosa. Jadi, kena takutlah dengan dosa. Di sudut yang lain, jangan takut dengan dosa. Kita kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita tidak takut dengan dosa, kita takut dengan Allah. Apa makna kalam yang tersirat ni? Maknanya, kita tidak takut dosa kita ini diketahui oleh manusia. Sampai satu tahap. Tahap yang paling tinggi ni. Tahap yang paling tinggi, kita merasakan selama ini, sebanyak dosa yang kita buat, sebanyak buih di lautan, sebanyak sepenuh langit dan bumi, yang kita terlibat dengan dosa, kita tak takut dosa, tapi kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah boleh mengampunkan semua dosa. Itu maksudnya. Kalau kita takut dengan dosa, lebih lagi daripada takut dengan Allah, dah kita terjebak pula dengan syirik. Terlibat pula dengan syirik. Sebab dosa tu makhluk. Aku banyak dosa, takutnya dengan dosa. Tuhan takkan ampunkan dosa kita, dosa saya. Itu dah jadi macam orang yang berputus asa. Sedangkan orang yang berputus asa itu adalah ciri-ciri atau sifat orang yang tidak beriman. Jadi kita perlulah mengusahakan ke satu tahap yang lebih tinggi, iaitu kita tidak takut dosa, tapi kita takut dengan Allah. Setakut-takutnya, lebih lagi daripada kita takutkan dosa. Sebab dosa tu makhluk dan dia boleh mengampunkan dosa kita. Sebanyak mana pun, wajib kita bersangka baik. Nanti di padang mahsyar, semua kita ni akan ditanya dengan dosa-dosa kita. Saya tumpu kepada dosa, tak tumpu kepada amal kebaikan. Sebab semua orang tahu amal kebaikan kita ini, amal soleh ini, bekalan takwa kita ini. Apa maknanya? Saya ulang balik. Kesekian ribu kali lah gamaknya. Iaitu semua amal kebaikan kita, kita lupakan saja. Kita dah ikhlas niat lillahi ta'ala, lupakan saja. Kita rasa tidak berbuat, rasa belum berbuat, kerana semua yang kita buat itu dengan izin Allah. Bukan hak kita, bukan milik kita. Kita tak ada upaya, tak ada tenaga, tak ada kuasa. Amal kita tidak memberi bekas. Jadi kita kekalkan rasa takut. Sebagaimana kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalaulah ada Nabi lagi sesudah daripada aku, maka Nabi itu adalah Umar. Maknanya kalau begitu Nabi kata, Umar tu dijamin selamat. Dijamin masuk syurga. Tetapi beliau memiliki hati yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga beliau mengatakan, andai kata nanti di padang mahsyar, semua orang masuk dalam syurga, hanya seorang masuk dalam neraka, aku bimbang-bimbang yang seorang itu adalah aku. Maknanya, Sayyidina Umar walau dijamin masuk ke syurga, tetapi beliau ni masih merasa tidak selamat. Dari sudut mana? Dari segi rasa hamba dia. Dia sebagai hamba tu, dia tidak ada jaminan selamat. Dia mengekalkan rasa tidak selamat tu. Dia boleh dapatkan
rasa tadi sebab anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dengan amal kebaikan, amal soleh kita, jangan kita berlagak, jangan kita rasa hebat, jangan rasa kita selamat. Kita lupakan saja sampai dia jadi zero. Yang kita nak risau ni dosa. Dosa yang akan kita bawa ke kubur dan ke padang mahsyar. Dosa dengan manusia yang banyak kita mengumpat, menghina, perli orang, macam-macam dosa lah. Semua orang tahu, tepuk dada, tanya iman. Jadi, daripada apa yang saya syarahkan tadi tentang dosa tadi, barulah kita tahu bahawa di satu sudut kita tidak takut dengan dosa. Kita benar-benar takut dengan Allah. Sebab dosa tadi makhluk. Kita disuruh takut dengan Allah, bukan dengan makhluk. Satu sudut yang lain pula, kita kena takut dosa pun tidak salah. Dari sudut syariatnya. Kita takut dengan, bila kita takut dengan dosa, kita akan jauhkan dosa. Bila kita takut dengan dosa, kita tidak akan menganggap dosa itu perkara yang kecil. Sebab akibat daripada dosa tadi, neraka. Semua orang tak boleh merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain, lebih selamat daripada orang lain. Tak boleh. Kita tak tahu bermakna kita kena sentiasa baik sangka dengan orang. Kita doakan orang lain selamat. Itu bukan senang. Sebab kita nak menyangka yang baik-baik kepada manusia itu bukan senang. Sebab banyak filem, banyak drama dunia realiti, kita ukur manusia ni melalui ukuran zahir. Tengok dia pakaian dia compang-camping, tengok kenderaan dia naik motor biasa, pakai basikal biasa, kita anggap dia miskin. Padahal orang tu menyamar. Dia sebenarnya orang kaya. Itulah tipu daya syaitan ya, terhadap kita ini. Jadi kalau begitu tuan-tuan sekalian, dengan dosa ni, kita tak habis mujahadah, menumpaskan nafsu, berusaha untuk mengelak dosa ni sampai ke mati. Bukan senang. Lepas tu dah kita taubat. Konon-kononnya dah bertaubat. Konon-kononnya dah bangun malam, dah bertaubat, tak buat lagi. Soalnya kita yakin tak bahawa dosa-dosa kita kesemuanya telah diampunkan. Jadi hikmahnya, oleh kerana kita belum lagi mendapatkan satu keyakinan yang pasti bahawa dosa-dosa kita telah diampunkan, maka kita akan terus merintih. Kita akan terus berdoa, minta supaya, mengharap supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa kita ni banyak mana? Kalau saya tanya 600, 1000, sejuta, eloklah dijawab berjuta-juta atau lebih daripada tu. Lanjutan daripada bahasan tentang dosa ni, ada orang dosa tangan dia banyak. Ada orang dosa mulut dia banyak. Ada orang dosa mata dia lagi banyak. Jadi dosa ni dia ada peringkat-peringkat dia dan berbagai-bagai bentuk. Contohnya kita ni seorang yang tamak. Orang lain tak tamak macam kita. Jadi kita janganlah anggap orang lain punya dosa tadi itu adalah buruk bagi dia sampai ke penghujung. Semua manusia ini sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia bagi ujian walaupun bentuk berbeza, tapi ingat dia Maha Adil. Jadi kita tak tahu orang itu boleh jadi di hujung ni dia sempat bertaubat. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang sombong dengan kebaikan yang lebih kurang ni, kita rasa bagus daripada orang lain. Kita tengok orang tu buat dosa, orang ni buat dosa, kita menghina. Mudah menghina orang. Sekalipun dosa yang dibuat oleh orang lain itu sangat keji, sangat buruk di mata kasar kita. Tapi walau macam mana keadaan dosa itu, Allah Subhanahu Wa Taala masih membuka pintu rahmat, pintu pengampunan. Dia boleh ampunkan semua dosa. Asalkan kita ini benar-benar yakin dia boleh mengampunkan dosa kita dan kita benar-benar bersedia untuk taubat nasuha. Jadi kita kenalah senantiasa baik sangka, baik sangka, baik sangka dengan Allah yang Maha Baik, tuan-tuan sekalian.
Rumusannya apa yang saya nak cakap pada petang ini berkaitan dengan dosa ialah kita tak boleh senang hati, tak boleh rasa selamat selama mana dosa-dosa kita yang terhimpun sejak balik dulu sampai sekarang belum lagi ditaubatkan. Kita kena cari jalan. Kita kena ikhtiar, usaha macam mana nak tebus semua dosa-dosa itu. Sebab itulah wali-wali, orang yang sangat bertakwa ini, mereka kadang-kadang tulis dosa mereka di tangan mereka. Bila mereka minum, nampak dosa tadi sehingga boleh menyebabkan mereka itu pengsan. Begitu dahsyatnya ketakwaan mereka dan ketakutan mereka terhadap dosa-dosa, atau lebih tepat lagi, mereka sangat takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebagai akhir kalam saya nasihatkan diri saya, marilah kita bersungguh-sungguh membuang dosa, berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat, menjauhkan diri daripada dosa. Itulah persiapan kita bagi menanti kedatangan Imam Mahdi dan wazirnya Fatah At-Tamimi. Saya selalu menyebut ini dan saya nak bagi tahu bahawa ciri-ciri, syarat-syarat yang penting bagi tentera Imamul Mahdi bagi menjadi pengikut Fatah At-Tamimi yang setia adalah dengan meninggalkan dosa. Tidak ada ertinya ilmu yang banyak. Tidak ada ertinya PhD, master degree dan sebagainya. Sekalipun mengaji pondok atau lebih hebat lagi daripada itu, tidak ada ertinya sekiranya kita masih terlibat dengan dosa. Jadi takutilah dosa, yakni takutilah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar takutkan Allah, dia akan meninggalkan dosa. Dan orang yang masih lagi melakukan dosa, itulah bukti yang nyata terang bahawa dia belum lagi takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, ampun maaf daripada saya yang banyak dosa, yang hina dina ini. Moga-moga kuliah pada petang ini akan menginsafkan diri saya sendiri dan tuan-puan semua. Sekian, ampun maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.